Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syazwana binti Mazlan, pemegang kad matrik D20191087613. Hari ini saya akan meneruskan perbincangan rakan saya, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tahap kefahaman pelajar di dalam bilik darjah. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi tahap kefahaman pelajar di dalam bilik darjah. Antara faktornya adalah faktor minat, faktor sikap pelajar dan juga faktor pengajaran guru. Faktor minat, kita bergerak kepada faktor minat. Minat terhadap pembelajaran bermula daripada pelajar itu sendiri. Seseorang pelajar yang minat untuk belajar akan lebih cenderung untuk meningkatkan pencapaian diri dan melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Pelajar perlulah bersungguh-sungguh di dalam pembelajaran yang diminati. Pelajar yang meminati sesuatu subjek akan lebih cenderung untuk berusaha bagi meningkatkan lagi kefahaman serta kemahiran supaya dapat mendorong diri sendiri ke arah kejayaan. Pelajar juga perlu memperbanyakkan bahan bacaan bagi menambahkan ilmu baharu serta meningkatkan kefahaman pelajar di dalam sesuatu subjek. Sebagai contoh, pelajar yang meminati sejarah akan lebih banyak meluangkan masa di perpustakaan, arkib, muzium negara dan sebagainya. Melalui minat pelajar terhadap sesuatu pembelajaran, ianya sedikit sebanyak akan menemui perkara yang baharu di dalam diri pelajar. Oleh itu, faktor minat akan mempengaruhi pembelajaran pelajar dan juga prestasi pelajar. Faktor seterusnya adalah sikap pelajar. Sikap pelajar juga mempengaruhi pembelajaran pelajar di dalam bilik darjah. Setiap pelajar mempunyai sikapnya yang tersendiri dan bukan semua pelajar mempunyai sikap yang sama. Pelajar perlulah menumpukan perhatian ketika guru mengajar di dalam kelas. Bagi mengelakkan ketidakfahaman pelajar terhadap sesuatu subjek. Pelajar juga digalakkan untuk bertanyakan soalan supaya pelajar akan lebih faham dengan pelajaran yang dipelajari, serta bagi mengelakkan kekeliruan dan ketidakfahaman di dalam sesuatu subjek. Bagi memastikan pelajar tidak ketinggalan, pelajar juga perlu berusaha ke sekolah dan juga tidak memonten kelas supaya mereka tidak keciciran di dalam pelajaran. Pelajar juga perlulah memberikan komitmen di dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu akan berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, pelajar perlulah memberikan komitmen di dalam tugasan yang diberikan oleh guru dengan bekal terhadap masa dan juga tarikh yang telah ditetapkan. Tidak kiralah sama ada tugasan individu atau tugasan kumpulan. Pelajar juga akan lebih bermotivasi di dalam melakukan kerja rumah yang diberikan. Oleh itu, pelajar perlulah bersikap baik supaya pembelajaran yang dibelajar akan lebih mudah dihadap dan juga akan lebih mudah difahami. Akhir sekali, kita bergerak kepada faktor pengajaran guru. Guru perlulah memberikan perhatian terhadap kaedah pengajaran agar pelajar akan memahami pembelajaran yang ingin disampaikan oleh guru. Guru juga perlu memperbagaikan kaedah pengajaran supaya semua pelajar dapat menerima pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Kaedah pengajaran perlulah diterima oleh semua pelajar dan bukannya menumpukan perhatian kepada sesetengah pelajar sahaja. Bahan yang digunakan perlulah mesra pelajar, iaitu bahan yang mudah diperolehi dan bahan yang mudah difahami oleh pelajar.
Penggunaan ICT seperti penggunaan PowerPoint dan juga video-video yang menarik yang berkaitan dengan pembelajaran yang dipelajari. Di samping itu juga, guru juga boleh menggunakan alat bantu mengajar seperti pahal elektronik, membuat aktiviti di luar bilik darjah, menggunakan video berkaitan dengan subjek, membuat aktiviti kumpulan dan sebagainya. Pengajaran guru juga perlulah lebih spesifik, di mana guru perlulah melayan pelajar dengan sama rata dan mengelakkan memilih kasih di dalam menyampaikan pembelajaran di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, pelajar yang kurang pandai dan pandai perlulah dicampur, iaitu melalui pencampuran tempat duduk dan juga membuat aktiviti kumpulan. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar yang bijak akan sedikit sebanyak membantu pelajar yang kurang bijak ini, dan pengajaran guru juga akan berjalan dengan lebih lancar dan memudahkan pengajaran guru di dalam bilik darjah. Pengajaran guru juga perlulah dua hala, iaitu guru dan pelajar berinteraksi sesama mereka, dan bukannya pengajaran yang satu hala di mana guru sahaja berinteraksi. Pengajaran guru yang dua hala ini akan sedikit sebanyak membantu pelajar untuk lebih yakin menyuarakan pendapat mereka serta meningkatkan keyakinan diri di dalam diri mereka. Oleh itu, pengajaran guru akan mempengaruhi tahap kefahaman pelajar di dalam bilik darjah. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih.